وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العظيم. Kita membaca kitab Minhajul Abidin. Kita patah balik kepada pelajaran kita yang sebelum beberapa bulan lepas, iaitu masih lagi membicarakan bab hati. Kita masuk kepada asal yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Muka surat 270. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, Innallaha Ta'ala la yanzuru, tidaklah melihat, ila suwarikum, kepada rupa kamu, wa absyarikum, dan tidaklah melihat kepada kulit kamu sahaja, wa innama yanzuru, tetapi ia melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang pertama, siapa yang menjadikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membentukkan rupa kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak tengok apa dia yang buat. Allah sebut benda ni dalam Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang menciptakan, dialah yang membentukkan rupa kita ni. Huwallazi yusawwirukum fil arham, dalam rahim ibu kamu. Kaifa yasha, bagaimana yang Allah nak, bagaimana yang dia nak. Jadi Allah yang buat, Allah yang mencipta kita. Takkan Allah nak nilai rupa parah Tuhan? Rupa parah yang Allah Ta'ala ciptakan, dia yang menciptakan. Takkan dia nak bagi markah pada benda yang dia ciptakan? Dan kita manusia biasa pun tidak boleh memberi markah pada ciptaan Tuhan. Sebab tu kita tak boleh buat pertandingan ratu cantik. Bukan setakat mendedahkan aurat. Mendedah aurat tu satu hal lah. Memberi markah pada hidung, memberi markah pada kulit, memberi markah pada tinggi rendah orang, itu bukan kerja kita. Hari ni sibuk nak buat pertandingan ratu sana ratu sini. Kau nak bagi markah kepada ciptaan Allah, sedangkan engkau pun Allah yang cipta. Sebab itu kita memanglah tak jadi hakim juri pertandingan ratu cantik, tapi kita jadi juri tak secara langsung. Bila masa ustaz saya jadi juri tak secara langsung, orang datang meminang anak kita. Dengar ceritanya anak Dolah minang anak kamu, nak betul ke? Betul. Atau terima ke? Aku nengok muka dia pun tak semenyok, kata dia. Itu juri tak secara langsung. Rupa pun tak cukup, ada hati nak minang anak orang. Itu kita dok nampak salah pada ratu cantik, pertandingan ratu cantik. Yang hari ni kita tengok je orang, kita bagi markah. Tengok pemimpin cakap tak puas hati dengan pemimpin, cakap kita kutuk dia. Tak padan dengan botak. Nampak? Jarang orang nak botak, tuan-tuan tu. Jarang. Tak padan dengan gemuk. Doh-doh lah. Nampak? Boleh tak lepas ni, tuan-tuan? Macam mana Allah tak menilai pada rupa kita, warna kulit kita, kita pun jangan nilai orang daripada rupa dan warna kulit. Tetapi kata Allah, yang dia nilai, yang Allah tengok, ialah di dalam hati-hati kamu, ila qulubikum, dalam hati kamu. Maka kalau begitu, hati adalah tempat telik pandang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Maka hairan sekali terhadap sesiapa yang mengambil perhatian berat terhadap wajahnya yang merupakan tempat telik pandang makhluk, lalu dia membasuhnya dan membersihkannya daripada kekotoran dan najis-najis, serta menghiaskannya dengan apa yang termampu olehnya,
supaya makhluk tidak melihat pada keaiban wajahnya, sedangkan dia tidak memberi perhatian berat terhadap hatinya yang merupakan tempat telik pandang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini nama dia manusia yang tertipu. Manusia yang tertipu, dia suka jaga benda hak manusia tengok. Yang manusia tengok ni apa? Luaran. Maka yang itulah yang dia jaga. Pakaian dia, lagi rupa paras dia, semua benda dia jaga. Bulu kening dia jaga. Hari ni laki-laki pun cukur bulu kening. Tuan-tuan ingat laki-laki tak cukur bulu kening sekarang? Ada. Sanggup buat operation belah hidung di Korea. Pasal hidung sekarang ni macam jambu, bulat macam jambu. Dia tengok K-pop punya hidung tinggi-tinggi semua, pergi belah. 6 bulan duduk di Korea. Macam Allah tengok hidung dia. Ada yang belah tulang rahang ni, dia potong tulang rahang. Dia tak mau tulang dia timbul. Ada yang buat bagi putih kulit, bagi cerah kulit dia, seolah-olah tak setuju dengan Allah Ta'ala ciptakan pada dia. Sedangkan Allah dah kata dah, aku tak tengok benda-benda tu. Besok dalam syurga semua jadi muda. Susah apa? Saya ni taklah kata masuk TV kerap, jarang masuk TV entah. Tapi ada lah masuk TV. Jadi bila duk nyembang dengan makeup artis tu, tuan-tuan kena ingatlah, duk solat ni orang lelaki cuma lembut sikit. Lembut banyak bukan sikit dah, lembut banyak. Jadi saya tanya pada depa hak duk solat ni, macam mana solat orang ni nampak tua? Dia ditua tapi nampak muda macam mana? Rupanya dia guna plastik getah. Dia tarik tegang, bagi tegang. Kulit-kulit ni tarik bagi tegang. Kulit nampak tu yang tuan-tuan nak nampak hero Hindustan, hero orang putih tu semua. Habis solat, habis berlakon, buang, tarik pula, kendur balik. Ni hari ni orang boleh buat. Tuan-tuan tengok Rajinikan tu, botak lah, umur 70 dah Rajinikan tu. Nampak tu Rajinikan, kau boleh botak teruk tu. Tapi bila berlakon, rambut tebal gila, macam umur 40-an. Make up. Hari ni manusia nak tunjuk kata hebat, dia boleh menguasai bidang make up. Maka taklah dia berani keluar daripada rumah kalau belum bermake up. Tak boleh dia berhadapan dengan orang kalau dia belum bermake up. Sedangkan Allah tak tengok benda-benda tu. Allah tak tengok. Yang Allah tengok ialah hati. Tapi manusia dia jaga sungguh penampilan dia. Butang Melayu ni ada 5. 3 ada, 2 tak ada, hilang. Isteri kata, abang, ni 3 ada, 2 ni campur lah yang lain abang. Aku nak 5 satu set, abang faham tak? Tak apa, buat asin-asin. Bawah warna hijau, atas warna merah. Tak apa. Tak apa, pelik sangat. Pelik apa? Traffic light elok ya, merah, kuning, hijau. Tak ada pelik apa. Tak, dia nak 5 komplit. Tak boleh. Ada orang yang tak sereka ni, tak tajam tepi ni pun dia campak balik kat isteri dia. Tak side sereka seluar tu tak tajam, tauk balik. Tapi semayang tak tajam, dia tak kisah. Ya Allah nak tengok amalan kita. Bukannya ya Allah nak tengok semua benda ni. Nak perhati semua. Manusia ni banyak tertipu. Dia buang masa dengan benda-benda yang macam itu, yang tak memberikan dia kebaikan. Maka sepatutnya dia membersihkannya. Membersihkan apa? Membersihkan hati, menghiaskannya, dan memperelokkannya dengan sifat-sifat yang terpuji agar tidak dipandang oleh Tuhan Jalallah akan kekotoran, kecomotan, kecacatan dan keaiban yang ada padanya. Yang ni yang kena jaga hati bersih. Ya Allah nak tengok hati bersih. Hati ni tuan-tuan liar. Maksud liar tu apa?
dia tak pernah berhenti. Cuba tengok budak-budak yang tak pernah berhenti, budak kecil yang tak pernah berhenti. Orang panggil apa? Buah. Amboi buahnya cucu kamu. Sekejap panjat, sekejap lompat, sekejap terjun. Tu nama dia buah. Hati kita pun buah macam tu. Hati kita ni tuan-tuan, dia tengok semua benda, dia akan bercakap. Mulut diam, hati bercakap. Macam kita sekarang, tuan-tuan semua diam, tak bercakap. Yang saya bercakap seorang saya, tapi semua dalam hati bercakap. Dia beli emas tu di mana? Mana hijau black, selalu warna biru ni, emas warna hijau tak mana. Tamat pun dia fikir. Hati tu tengah semayang tu duk fikir Allahu Akbar, tengah rukuk duk fikir sejadah orang sebelah kecil, sejadah dia besar. Dah kata dah bawa sejadah besar, bawa kecil juga, sami Allah liman hamidah. Mampulah kalau polis datang, Allahu Akbar. Tengah semayang duk fikir sejadah kecil, sejadah besar. Oh, ni dia nama dia hati tu buah. Sebab tu hati tu kena bagi bersih. Macam mana nak bersih? Ni pelajaran kita ni. Hati tu kena bagi tumpu supaya dia tak buah, dia tak liar. Ni yang kita nak duduk belajar ni. Macam mana hati tu straight dengan Tuhan, straight dengan Allah Ta'ala, supaya tidak comot. Sebab Allah duk tengok hati kita. Baik, bahkan sebaliknya dia berlaku cuai terhadap kejahatan, kekotoran dan keburukan yang andainya manusia melihat atas salah satu daripadanya, nescaya mereka meninggalkannya, berlepas diri daripadanya dan seterusnya menghalaunya. Dan Allah jualah yang dimohonkan pertolongan. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah dia masalah hati. Sebab tu kalau orang tahulah hati kita busuk, lama dah orang tinggal. Kalaulah hati kita ni orang tahu macam mana busuk tak busuk hati kita, perangai dalam hati ni, tak ada siapa nak kawan dengan kita. Tapi Allah ni maha baik. Hati tu kita tak nampak. Perangai busuk dalam hati tu simpan. Kalaulah masing-masing boleh nampak ni hati masing-masing ni, tuan-tuan, tak tahu. Tuan-tuan nampak saya busuk, jahat, hati buruk, seorang tak mengaji dengan saya. Saya pula nampak tuan-tuan busuk hati, semua tak datang. Tapi kita ditutup dengan baju, kita ditutup dengan jubah, dengan kopiah, kita ditutup dengan telekung. Akhirnya kita tak nampak. Sebab tu kadang-kadang kena terima kasih juga dengan pakaian. Dia duk tutup kita dengan aib kita. Sebab tu saya sebut, Allah ni dah tutup aib kita. Tolong jangan buka aib kita balik. Saya ulang balik, Allah dah banyak tutup aib kita. Jadi janganlah kita buka aib kita, war-warkan balik aib. Yang ni yang saya selalu cakap pada orang yang dah hijrah. Orang hijrah ni bagus, tuan-tuan. Bukan orang tamat hijrah. Orang hijrah ni makna berubah lah, jadi baik. Kalau orang tanya pada saya, Ustaz, hijrah tu apa? Hijrah tu ialah mendekatkan diri pada Allah dan menjarakkan diri daripada musuh-musuh Allah. Itu makna hijrah. Mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah sayang, dan menjarakkan diri daripada musuh-musuh Allah. Jadi bila kita dah hijrah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabi wa man yuhajir, siapa-siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi mugharaman katsiran wa sa'a, orang ini akan dapat rezeki yang luas, makmur atas muka bumi ini. Siapa yang berhijrah kerana Allah, Allah Ta'ala kata yajid fil ardi, dia akan jumpa di atas muka bumi ini rezeki yang murah, yang makmur, yang luas untuk dia. Kita duk kata rezeki saya sempit, rezeki saya sempit, Ustaz, tak tahulah sekarang PKP nak menega apa pun tak boleh, tangan pun naik, kepala pun goyang sekali. Tak tahulah Ustaz, nampak.
Kira teruk tu tangan pun naik, kepala pun goyang. Tak tahu lah Ustaz, apa-apa sekarang susah semua lah. Cuba hang hijrah, Allah kata Allah bagi rezeki. Hijrah apa lagi saya duduk Batu Lapan, nak hijrah pergi mana lagi? Hijrah daripada benda hak tak elok dalam diri kamu, perangai kamu, benda yang kamu buat. Hijrah pergi jadi baik, tinggalkan haram, rezeki sampai. Ada lagi tak benda haram hak dalam diri kita yang kita tak keluarkan lagi, buang jauh-jauh, pergi campak tepi sungai. Lepas tu setengah ada orang tuan-tuan dia faham nak buat benda jahat ni pergi sungai. Setengah orang faham macam tu, nak bersihkan diri pergi ke sungai, terjun sungai, mandi sungai, minum air sungai. Setahun sekali pergi mandi ramai-ramai kat sungai, konon-konon sungai tu hanyutkan dia punya dosa dah. Kita tak payahlah buat macam tu, buang sajalah. Kok ada saka hak kita duk belah, ada tangkal yang kita duk pakai, yang ni yang menghalang rezeki datang. Kok kita ni ada ambil duit haram, duit anak yatim, duit fakir miskin, kita duk makan duit korban, sapu daging korban pun sapu. Orang lain 1 kilo, kita 4 kilo. Mana benda hak bukan kita punya, pulangkan balik. Tu nama dia hijrah. Dan mula menjarakkan diri daripada musuh-musuh Allah. Setan musuh Allah, munafik lah, apa bala semua entah. Aku tak mau lah. Tak mau dah duduk geng-geng nak pergi cari, duduk jadi driver depa, pergi cari nombor ekor. Tak mau dah. Mana hak jadi musuh Allah pun tak mau. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, rezeki yang akan sampai kepada kita kasira, banyak, wasa'ah, dan luah makmurnya. Baik, kita lihat fasa yang ketiga, asal yang ketiga, hati raja yang ditaati. Sesungguhnya hati merupakan raja yang ditaati dan ketua yang diikuti, maka seluruh anggota adalah pengikut. Sebab tu kalau raja ni baik, baik seluruh tubuh. Tapi kalau raja ni, bukan raja dunia ni lagi, tentang repot mampu pula lagi. Raja ni hati ni yang disebut ni. Kalau raja dalam badan kita tu hati tu baik, baik anggota lain. Tuan-tuan pernah dengar ada istilah? Istilah apa? Istilah dia tu hati dia baik Ustaz, cuma mulut dia saja. Mulut dia memang pedas lah, tapi dia okey, dia hati dia okey. Tak betul. Mulut yang tak okey berpunca daripada hati yang tak okey. Mana boleh mulut tak okey, hati okey? Duk maki siang malam, babi betul. Babi ni 24 jam. Hang ni minat kat babi ke apa? Celaka ni 24 jam. Setan ni 24 jam duk sebut di mulut. Kucing pun dia panggil setan. Setan ke kucing ni? Kucing tengok bila aku setan. Ni mulut. Ada orang yang suka maki orang, ada orang yang suka mencarut orang, ada yang suka melaga-lagakan orang, ada yang suka jatuhkan air muka orang depan khalayak. Kemudian ada orang backup. Mulut dia memang macam tu, tapi dia okey, dia bagusnya. Tak bagus. Dia punca pada hati. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka tu penyakit. Penyakit ni sampai bila boleh tahan tuan-tuan? Ni abang man. Penyakit ni dalam perut sampai lama boleh tahan? Kanser berapa lama boleh tahan? Satu hari dia pecah ya. Meletup dia jadi stage 3, stage 4. Tak boleh tuan-tuan. Sakit buah pinggang berapa lama nak bertahan? Satu hari kaki jadi bengkak, badan jadi bengkak, perut jadi buncit. Dia akan meletup ya. Pasal benda dalam. Darah kita kotor, nampak di luar tu elok, mai darah kotor apa jadi tuan-tuan? Begitulah dengan hati.
Hati busuk ni tuan-tuan, dia tak boleh simpan lama. Tunggu satu hari dia akan pecah. Bila nak pecahnya hati yang busuk? Selalunya bila tak dapat. Bila tak dapat apa yang dia nak, hati yang busuk mula jadi nampak. Aku minang, dia tolak. Tak apa. Dia tolak aku, tak apa. Tengoklah, tak ada siapa dapat dia. Han tengoklah, ni. Dia mula tunjuk Sarip Dul, Samsing Kampung Dusun. Yang kedua, bila hati tu nampak buruk, bila dapat. Masa tak dapat baik, dah dapat busuk. Oh, bila tak dapat lembut lidah pada gigi, dah dapat tobat lahum tuan-tuan. Muka pun tak tunjuk dah. Orang banjir ke, orang susah ke, bantuan apa pun tak ada. Tak tengok lah. Lain belum dapat, tengah malam ketuk pintu, jangan lupa lah. Tu dia tunjuk. Jangan lupa saya lah, jangan lupa saya lah. Lalah bila dapat, dia lupa kita. Hati manusia. Hati manusia ni bila dia jadi berubah, kita nampak bila bergaduh. Saya ni duk baik dengan Imam Suhaimi. Mana nampak jahat? Imam Suhaimi baik, saya baik dengan dia. Tunggu kami bergaduh. Kalau pakai Imam Suhaimi tu dalam poket saya ya. Imam Suhaimi kata pula, Ustaz Kazim lagi tak boleh pakai. Ni dalam poket belakang saya, nampak? Masa tengah baik kau lah sahabat sejati. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, inilah cobaan-cobaan, ujian-ujian yang akan sampai untuk kita jadi baik. Macam mana nak membentuk hati menjadi baik, dan akan menyatakan hal itu kepada anda oleh apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila ianya baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan apabila ianya rosak, rosaklah sekalian jasad sekaliannya. Ketahuilah bahawa gumpalan daging itu namanya hati. Dan apabila semua kebaikan terletak pada kebaikan hati itu, maka wajiblah ditumpukan perhatian kepada menjaga hati. Baik, kita pandang hadis ni daripada dua. Okey, kita lihat hadis ni pada dua aspek. Pertama, seketul daging tu. Secara literalnya. Ni air mineral. Air mineral ni secara literalnya. Menatang apa ni? Air mineral. Okey. Okey. Dalam hadis ini kita pandang secara literal hadis. Zahir dia. Tak usah tengok yang lain lagi. Tengok hati je. Nabi kata dalam badan kamu ada segumpal daging. Kalau daging ni okey, kamu okey. Seluruh badan okey. Kalau yang ni KO, seluruh badan kamu KO. Okey, nama dia hati. Tuan-tuan tengok hati. Nabi kata kalau hati okey, badan okey. Maka tuan-tuan cuba tengok berapa banyak musuh-musuh Islam merosakkan seketul daging ni. Bila hati manusia rosak, penyakit akan sampai pada dia. Berapa ratus tahun orang kita ni tuan-tuan dirosakkan hati supaya penyakit boleh sampai pada kita. Orang dulu-dulu tuan-tuan dia makan gula. Gula apa? Dia tak makan gula-gula merapu ni, dia pun buat sendiri. Gula kabung, gula Melaka. Tu gula orang dulu. Tapi bila penjajah dia mari, dia tak pakai gula tu, dia buat gula lain. Nama dia gula sintetik. Cuba cek balik gula pasir putih ni penyakit apa dia bawa. Ni hak duduk dalam masjid ni, angkat tangan tengok siapa ngencing mana. Saya.
Berapa peratus rakyat Malaysia kena kencing manis? Dia ubah. Nabi kata makan daging merah tu bagus. Tapi orang putih kata, penjajah kata, makan daging merah ni kolesterol banyak. Jangan makan. Pakak tak makan daging lembu. Nabi kata makan, dia menyihatkan kita, otot kita kuat. Tok-tok nenek kita dulu buat bubuk, buat gulai, semua guna nyok santan. Santan tu bagus. Mai penjajah dia kata santan tak bagus. Dia boleh naik kolesterol. Kita tukar kepada susu. Masak daging campur susu, masak ikan campur susu, ganti santan. Senanglah ni, guna hak ni senang, tak payah nak kukuk nyok. Nampak tak tuan-tuan, orang rosakkan binatang ni, hati ni. Tu belum masuk makanan segera yang kita duk makan. Dengan ayam gorengnya, kentang gorengnya. Anak-anak kita umur 2 hari makanlah kentang goreng. Bukan kata 2 bulan. Mak pak dalam pantang, pak mak dalam pantang tu, mak dalam pantang duk nyusu anak pun dah makan. Lelaki buat balik offer kata dia. Makan-makan bagi anak pula menyusu dengan dia. Kita mengubah makanan kita daripada makanan yang begitu cantik sekali yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita ambil kepada makanan sintetik. Dan sekarang semua pakai duk cari ubat. Yang kedua, kita faham pada hadis tu. Apa makna hati? Benda yang kita tak nampak, yang duk dalam ni, yang kita panggil qalbu. Dia bukan macam hak kita boleh pegang ramah macam ni, bukan. Qalbu kita ni. Kalau hati kita bersih, selamat kita. Kalau hati kita kotor, kotorlah kita. Benda bersih pun dia nampak kotor, sebab hati itu kotor. Jadi 2 benda yang kita faham daripada hadis ni tuan-tuan. Apa makna hati ni? Jadi musuh-musuh Islam dia ambil hadis ni, nak bagi rosak manusia, bagi rosak hati dia. Bagaimana nak bagi rosak hati manusia? Bagi dia makan benda-benda hak tak elok. Jangan bagi makan benda hak Nabi suruh makan. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai Nabi, wahai Rasul, makan yang baik-baik. Sebab tu kita kena tengok apa hak Nabi makan. Sebab Allah ni kata kat Nabi, makan benda yang baik. Maknanya apa yang Nabi makan tu mesti baik. Carilah. Kita duk faham kurma habatus sauda. Roti Nabi saja ada berapa jenis. Dulu kecoh pasal roti yang saya cakap. Saya bagi gambaran kiasan, hentam saya merata. Balik, tengok balik roti hak Nabi makan berapa banyak. Adakah Nabi makan roti jenis apa? Tepung gandum apa? Ada gluten ke tidak? Tuan-tuan kena cek apa dia gluten dalam tepung gandum. Kita hari ni belasah, lepas mayang subuh roti tu. Itu cukup bulan darah naik, cimanih naik. Apa buah yang Nabi makan supaya badan jadi kuat, dalaman ni jadi kuat? Buah yang Nabi tak tinggal labu. Ni labu. Tu yang kadang-kadang benda hak baik pada hak Nabi sebut, kadang-kadang kita buat jadi lawak. Walaupun benda tu gurauan, akhirnya orang dah tak nampak hebat benda tu. Nama dia labu labi. Bila tuan-tuan makan buah labu, tuan tengok labu labi, akhirnya orang gelak. Cuba tuan-tuan tengoklah Muharram. Muharram jadi gelak, Syawal jadi gelak. Cerita apa? Ahmad Al-Baq. Muharram, menantu ayah dah Muharram. Jahatnya Muharram ni. Rompak adik ipar sendiri. Ni kesan ni tuan-tuan. Sampai sekarang orang ingat.
Dia duduk terbayang. Labu labu kundur. Nabi cari labu bila makan. Menyejukkan hati, melemutkan hati orang yang makan labu. Anak kita stres. Tuan-tuan ni anxiety. Tuan-tuan mengidap masalah stres. Duk tengok COVID tiap-tiap hari tu stres. Duk tengok angka tu naik penin. Kita duk tengok drama, bawah tulis, atas tulis, mana satu aku nak tengok lah penin. Baca pula angka, aduh, mai pula ada kawasan kita pula ada stres. Makan labu banyak. Makan labu. Hari ni orang stres. Bukan stres sebab kena COVID, memikirkan benda tu pun stres. Orang main salam dengan dia pun takut dah. Orang tu salam juga, dah sambut juga. Malam tu tak tidur malam. Jangkit stres. Tuan-tuan nak mengubat hati ni, Nabi kata pergi makan labu. Labu tu mententeramkan hati. Berapa ramai kita pergi labu, masak labu kat dia. Liha oi, ni labu, ambil lah. Labu belum makan, angin dah. Simpan dalam kepala otak, labu angin labu. Akhirnya kita jarang makan labu. Orang tua-tua dulu sayang labu, bengkang labu, dekat dengan hati labu. Cukup tuan-tuan sekadar itu. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pasal yang keempat insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.